Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkan segala ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkan ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Nama saya Khalid Al-Imam dan Bilal Surya dan Puasa Surau Bismillah. Teruskan tuan-tuan, puan muslimin dan muslimat yang kasih dan dirahmati oleh Allah SWT. Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat tubuh badan, dipermudahkan untuk melakukan ketaatan, serta sentiasa istiqamah untuk melakukan amal kebaikan dan amal ketaatan. Pada jemaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama pada saat ini juga bersyukur kepada Allah, kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah SWT, kita dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang dipermudahkan untuk melakukan ketaatan di jalan Allah pada saat dan ketika ini, iaitulah dapat mendirikan solat maghrib secara berjemaah bersama dengan jemaah yang lain di dalam rumah Allah yang mulia ini pada awal waktu. Serta Allah izinkan kita juga untuk ada masa untuk duduk dalam majlis ilmu. Mungkin pada saat yang ketika ini orang lain tidak dapat apa yang kita dapat. Mungkin ada orang sedang sibuk dengan urusan dunia dia, tidak diberikan peluang untuk datang ke rumah Allah. Apatah lagi ada bukakan meruang masa dalam hidup dia untuk duduk dalam majlis ilmu. Semua ini tentang bila kita cuba muhasabah, kita perhatikan setiap kali apa yang Allah bagi nikmat kepada kita, khususnya dalam bab ibadah ini, kita kena selalu syukur kepada Allah.
dan minta supaya Allah bagi kita istiqamah. Allah rezekikan kita dapat terus buat perkara ini sampai bila, sehinggalah akhir hayat kita, sehinggalah Allah nak ambil nyawa kita, kita diberikan peluang, kesempatan untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jemaah yang kasih, kerana kita tidak mampu untuk menjamin akan perkara ini keterusan dalam hidup kita ini, dalam diri kita, kerana semuanya bergantung kepada kekuasaan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin sifat dia, bila mana dia rezekikan buat kebaikan, buat ketaatan, dia selalu terasa dalam diri dia, ya Allah, semua ini adalah kurniaanmu kepadaku ya Allah. Mana mungkin aku dapat buat, mana mungkin aku dapat istiqamah datang ke rumah Allah yang dia kenal aku kenal dia, ya. Dalam majlis ilmu, para malaikat mengenali kita, yang sentiasa dalam majlis ilmu, dia kenal kita. Semua dalam majlis yang sahih dicatat nama-nama kita, bahkan disebut nama kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua perkara ini adalah kurniaan, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata anugerah, kurniaan daripada Allah, wajib kita bersyukur. Dengan kita sebut alhamdulillah, kita teringat dalam diri kita, ya Allah, ini kurniaan kepada-Ku ya Allah, dan kita berdoa semoga kita diberikan keikhlasan, kekuatan untuk istiqamah sehinggalah di penghujung hayat kita. Mudah-mudahan dengan demikian itu insya-Allah menjadikan kita hamba yang makin rendah diri, makin tunduk, makin tawaduk, mungkin bukan makin bangga diri, makin dia panggil ujub, rasa diri hebat dan sebagainya. Dan akhir zaman ini, na'udzubillah, tuan-tuan, manusia kita lihat zaman media sosial ni, zaman orang buat kerja semua tunjuk dekat orang ni, tuan-tuan, bukan senang nak ikhlas, tidak mudah. Kalau pandai sikit, mula dia tunjuk, dia kata dia pandai, dia bagus, dia hebat dan sebagainya, ya. Bukan mudah untuk jadi orang yang rasa rendah diri, merasakan semuanya kurniaan Allah. Semuanya tuan-tuan, itu adalah kurniaan dan anugerah Allah SWT. Jadi kita kena selalu doa. Saya ingat zaman belajar dulu, Dr. Guru, orang alim, Dr. Syekh selalu sebut, dia sebut, setiap kali kamu buat dapat buat benda baik, kamu teringat itu Allah bagi. Kamu jadi pandai, kamu boleh buat ini, semua benda itu adalah kurniaan Allah. Bila kamu teringat macam tu, kamu takkan mendongak ke langit mengaku bahawa kamu ni dah tertiga depan benda, kamu ni lah orang baik, orang taat. Tidak akan rasa demikian, kerana semuanya itu adalah kita ni hamba yang kerdil. Kerana mungkin kita dapat buat ini melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Oleh kerana itulah zikir la haula wala quwwata illa billah, itu satu zikir yang sangat baik, mendidik hati kita bahawa kita kata tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Antara rahsia kata ulama, kenapa kita tak jawab hayya 'alas solah, kita jawab balik hayya 'alas solah, hayya 'alal falah jawab hayya 'alal falah balik. Kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah, kerana sebab tidak boleh, kita tidak mampu kita pergi sahut jadi orang yang mendirikan solat, menyahut kerajaan melainkan dengan pertolongan Allah. Kita akan kata la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Itu rahsia dia kata ulama. Jadi kalau kita tak kuat, tak ada pertolongan Allah, tak sampai kita ke sini, tidak sanggup kita duduk majlis ilmu. Kita akan sentiasa diri dengan urusan keduniaan kita yang tak habis-habis. Kerana itu bagi jemaah kasih, tanda syukur kita juga adalah kita istiqamah dengan amalan-amalan yang Nabi ajar kepada kita. Kita duduk dalam majlis ilmu supaya kita sentiasa berterusan untuk jadi orang yang diperingatkan. InsyaAllah dalam majlis ilmu kita ini, kita sambung perkongsian kita melalui kitab kecil kita yang bertajuk Hisnul Muslim ini, ataupun Perisai Muslim. Dan di dalamnya kita cuba mempelajari amalan-amalan, zikir dan doa tinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, dalam percaya Allah, hari ini kita masuk pada bacaan yang ke-123, 123 pada muka surat 204, pada membicarakan tajuk perbuatan yang patut dilakukan apabila ada sesuatu yang menggembirakan. Panjang cerita tajuk dia. Poinnya adalah, nak ceritanya, kita nak buat apa kalau kita dapat satu benda yang kita rasa gembira, rasa seronok. Ini ada panduan dari Nabi SAW. Baik tuan-tuan, kali ini kita bukan tengok sudut doa, tapi amalan apa yang Nabi buat. Baik, kita bacakan pada kitab kita ni tuan-tuan. Disebut di sini bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ataahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi
kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Dinyatakan bahawa apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada satu perkara yang menggembirakannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus sujud syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, dalam bahagian ini nak ceritanya bila mana dapat satu perkara yang menggembirakan, kita buat apa tuan? Kita sujud syukur. Dia nak ceritanya sujud syukur. Baik, kita akan tengok daripada mana panduan Nabi yang mengajar kepada kita supaya sujud syukur ini. Adakah sujud syukur ini dia ada syarat-syarat dia? Kena ada wuduk ke? Kena menghadap kiblat ke? Berapa kali kena sujud? Macam mana perbahasan ulama dalam perkara itu? InsyaAllah kita cuba bincangkan dengan jemaah pada hari ini. Walaupun kita ikutkan, kalau baca yang ini dah selesai dah, tapi kita suka untuk bagi maklumat lebih lanjut kepada jemaah supaya kita ada ilmu, ada tata cara yang betul untuk beramal dengan kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tuan-tuan saya bacakan dulu daripada kitab asal, kitab syarah kepada Hisnul Muslim ini. Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani di dalam kitab dia Ithaful Muslim fi Syarh Hisnul Muslim, syarah kepada Hisnul Muslim ini, dibawakan kembali hadis-hadis yang berkaitan serta huraian ulama tentang tajuk yang kita sebutkan tadi. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Hadis yang pertama yang menceritakan tentang amalan Nabi tadi. Cerita dia daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ataahu amrun yasurruhu aw bushira bihi qarra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Rawahu Ibnu Majah. Tuan-tuan, hadis yang pertama ini daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam riwayat Ibnu Majah menyatakan bahawa Nabi SAW apabila ada satu perkara yang menggembirakan baginda ataupun baginda dikhabarkan dengan berita yang menyeronokkan hati baginda, dalam hadis sebut terus dia kata Nabi kharra. Kataan kharra maksudnya Nabi terus turun. Kharra sajidan, Nabi terus dalam keadaan turun dan sujud kepada Allah SWT. Dengar khabar gembira, terus sujud. Sujud apa? Syukran lillahi ta'ala, sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka di sini ulama kata sujud ini adalah sujud syukur. Selain daripada sujud syukur, apa lagi tuan-tuan tahu sujud yang ada? Sujud tilawah. Sujud tilawah ataupun kadang kita panggil sujud sajadah. Mana tuan-tuan? Kemudian ada lagi satu sujud yang masyhur, namanya tuan-tuan sujud sahwi. Ni kalau belajar dalam kitab fiqh kita akan jumpa. Ni tuan-tuan pun ada belajar ustaz ada ngajar di sini. Ini sujud sahwi ada, sujud syukur ada, sujud tilawah ada. Dibahaskan di dalam kitab-kitab fiqh. Baik, hadis yang saya sebutkan tadi, hadis tadi para ulama meletakkan dalam kategori hasan, maksudnya boleh diamalkan. Hadis yang kedua berbunyi lebih kurang juga riwayat Imam Abu Dawud daripada Abu Bakrah juga, bahawa Nabi SAW apabila datang satu perkara yang menggembirakan baginda, surur maksudnya gembira, ya, au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillahi ta'ala, baginda Nabi terus turun sujud baginda Nabi SAW. Kharra dengan arti kata baginda turun letakkan mukanya ke lantai dan keadaan sujud, baginda sujud kepada Allah SWT sebagai tanda syukur. Hadis yang ketiga lebih kurang juga perkataannya, riwayat Imam At-Tirmizi juga menceritakan bahawa Nabi SAW apabila ada perkara yang mengembirakan baginda akan terus turun sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga-tiga riwayat ini semuanya sahih dan bertaraf hasan, boleh diamalkan. Riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Baik tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT, ya, dinyatakan dalam huraian lanjut yang kita baca, ya. Kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, kana idza ja'ahu lafz riwayat al-Hakim atahu amrun ay amrun azimun kama yufidu at-tankir. Baik, apabila datang satu perkara dalam riwayat dalam syarah hadis Imam Nawawi kata satu perkara yang menggembirakan Nabi ini,
perkara yang besar, yang jarang-jarang dapat. Di sini ulama bahas, adakah setiap kali macam hari-hari yang sebenar ada kita gembira hari-hari dapat makan, gembira tuan? Adakah kena sujud syukur hari-hari? Boleh tak sujud syukur hari-hari? Dibahaskan oleh ulama. Jadi poinnya di sini ialah datang satu gembira yang jarang-jarang kita dapat, ya. Yang jarang-jarang kita dapat. Nanti kita akan tengok dari uraian di kitab fiqh. Maksudnya benda tadi sangat besar bagi diri kita, ya. Bila kita kata contoh, tuan-tuan dapat rezeki lebih, jangan dapat pun, dan masya-Allah, ataupun dapat ditawarkan kerja tempat yang baik, kan? Dapat hadiah apa-apa kan, dapat anak juga dibincangkan juga, itu disebut sebagai salah satu perkara yang dikatakan menggembirakan. Baik, kita tengok lagi apa yang disebut di dalam huraian lanjut di sini. Kata Al-Imam As-San'ani rahmatullah alaih, syukran lillah, dengan maksud bersyukur kepada Allah, syukran ala in'amihi, syukur, berterima kasih di atas nikmat yang Allah bagi. Kita tengok poin yang penting juga, wa tawadu'an lahu wa iqbalan alaih, dan menyatakan rasa tawadhu'. Apa maksud tawadhu'? Rasa rendah dirinya kita kepada Allah. Kita tak boleh dapat benda ni melainkan sebab Allah nak bagi. Kita rasa kehambaan kita kepada Allah. Wa iqbalan alaih wa i'radan 'an as-surur bil umur al-'aridah. وفيه سنية ذلك ولا حجة لمن قال لا يندم سجود الشكر. Baik, kata Al-Imam San'ani lagi, dia kata tanda tawaduk ni kita, dan kita menyerahkan kalau balik kepada Allah. Ya Allah, Engkau lah mempunyai nikmat ini, yang patut aku syukur padamu ya Allah. Perkara ini tuan-tuan dibuat kerana juga mengambil sunnah Nabi SAW. Serta hadis yang berkaitan kata Imam San'ani menjadi hujah bahawa ada juga pandangan daripada ulama lain yang mengatakan tidak sunat, bahkan mengatakan makruh. Jadi kata dalil ini, hadis ini menjadi dalil yang kuat, menunjukkan disyariatkan, dibolehkan, memang disuruh pun kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, kita tengok huraian lanjut di sini. Kata Syekh, antara pengajaran daripada hadis ini yang pertama, istihbabu sajdati syukri 'inda tajaddudi ni'mah. Disunatkan kita sujud syukur, sajdatus syukri, sujud syukur masa bila inda tajaddudi nikmat, ketika mana dapat nikmat-nikmat yang baru yang tak pernah dapat. Baik. Awin difa'in nikmat, ataupun bukan kata dapat nikmat tetapi terselamat daripada bala bencana. Contoh kan, kita bawa kereta ke bawa motor, tiba-tiba kita tengok, ya Allah, kalau silap bulan ni kita hampir-hampir terpapas, hampir-hampir dilanggar, hampir-hampir aksiden. Itu tuan buat pengalaman tu. Saya dah bawa motor pergi kerja tuan, dia pergi beberapa kali juga dia lalu benda ni. Kuasa Allah Allah Ta'ala selamat aku. Jadi barangkali sebab kita baca doa zikir pagi petang sepanjang perjalanan, tuan-tuan, yang kalau Allah takdir nak jadi juga tuan. Tapi kata kadang-kadang kita Allah Akbar sikit lagi, Allah tersilap Allah Ta'ala bagi. Kita pun sampai stesen minyak mana-mana, dia cari surau, sujud syukur dulu. Tuan-tuan, ataupun nanti bila sampai office, ada waktu kita dah masuk surau banyak, kita sujud syukur kepada Allah SWT. Ulama kata bukan pasal dapat nikmat saja, tapi indifa'un niqmah, terhindar kita, terselamat kita daripada bala bencana, jauhnya kita daripada bala bencana, ya. Juga dibahaskan di dalam kitab ini tuan-tuan, ya. Begitu juga kadang-kadang dia kata boleh juga sampai peringkat kita dapat berita umat Islam menang dekat mana-mana. Contoh berperang dekat Palestin dan apa, menang atas Yahudi Nasara sana, kita masuk Allah Akbar, satu kejayaan, ya. Kita seronok, kita sujud syukur kepada Allah SWT, ya. Itu disebut antara perbincangan yang dinyatakan. Baik, kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, sujud syukri sunnatun 'inda tajaddudi ni'matil zahirah. Imam Nawawi, imam mazhab kita, dia kata sujud syukur ini merupakan sunnah yang elok dibuat ketika mana kita dapat nikmat-nikmat yang baru kita dapat, yang jarang-jarang kita dapat. Wa difa'in nikmah zahirah, ya. Ataupun terhalangnya kita, terhindarnya kita, terselamatnya kita daripada segala perkara bala bencana. Tengok, tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab perkataan ni'mah dengan niqmah dekat-dekat disebut, tapi maksud dia beza. Kalau ada nun, ain, mim, ta, ta bulat tu tak marbuta, ni'mah itu maksudnya nikmat. Tapi kalau ada huruf ain itu tukar jadi huruf qaf, niqmah, dia jadi celaka, kecelakaan.
Tapi kat bahasa Melayu dia je semua NIK lah, nikmat betul. Semua nikmat. Tapi in Arabic, dalam bahasa Arab, ini sikit perkataan bahasa Arab dan ni'mah dengan niqmah. Sebab tu kena baca betul-betul. Ni'mah dengan niqmah ada beza. Kalau kita tak dapat baca dapat ni pun masya-Allah. Ni'mah, nikmat, niqmah. Anak-anak baca bahasa Arab lebih lagi kan. Qaf dengan maksud celaka. Na'udzubillah min zalik, kecelakaan. Jadi kata Imam Nawawi, sama ada dapat tajaddudin ni'mah, nikmat yang baru dapat, ataupun indifa'un niqmah, ataupun terhindar, terselamat daripada nikmah, kecelakaan. Sama ada khas untuk diri dia sahaja ke, nikmat yang dia dapat pada diri dia, ataupun terhindar dirinya daripada kecelakaan tadi, ataupun nikmat tadi, ataupun bencana tadi pada umat Islam seluruhnya. Nikmat pada umat Islam yang dapat seluruhnya, ataupun umat Islam tadi terselamat daripada kecelakaan seluruhnya. Jadi itu juga disebut tuan dibolehkan untuk kita sujud syukur. Baik, berjemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu yang dinyatakan di dalam kitab kita ini. Kemudian kata Imam Nawawi, tadi An-Nawawi ini Al-Munawi rahmatullah alaih dalam kitab Faidul Qadir, Kalau Imam Nawawi mazhab kita dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, kali ini Al-Imam Al-Munawi dia kata nadaba sujud syukri 'inda husulin ni'mah. Disunatkan sujud syukur ketika mana kita dapat nikmat, wa difa'in nikmah, terpeliharanya kita daripada sesuatu bencana, kecelakaan. Wa sujudu aqsa halatil 'abdi fi tawaddu' li rabbi. Sebab apa kita sujud? Kerana sujud ini dia kata situasi yang paling tuan-tuan menunjukkan diri kita ini betul-betul hamba kepada Allah SWT. Sebab apa tuan? Dia menjelaskan lagi, dia kata wa huwa ayyata makarima wajhihi bil ardh. Kenapa tidak? Kerana manusia telah meletakkan bahagian yang paling mulia dalam tubuh dia, pada tubuhnya. Muka ni tempat yang paling mulia. Muka ni lah mulia. Sebab tu kita tak bagi hidup nampak, hina, orang tolak kepada kita. Kita pantang ke? Orang tuncai kita kan buat muka kita ni sangat-sangat kita kena jaga. Mulia. Dan kemuliaan ini tuan-tuan, tiba-tiba kita bagi hina tempat orang dah bijak-bijak. Adakah sanggup kita buat untuk orang lain? Tidak. Dia semata-mata untuk Tuhan kita kepada Allah. Lepas tu dia panggil kemuncak kehinaan seorang hamba bila mana dia meletakkan dahinya, mukanya sujud kepada Tuhannya. Lantas perkara ini hanya dibuat untuk Allah Azza wa Jalla, kepada Allah. Sebab tu tak boleh kepada makhluk. Tak boleh kata kepada Tok Syekh ke, orang alim, Tok Guru ke, Tok Wali mana pun. Kita tak buat benda macam ni. Kita hanya buat untuk Allah SWT. Dia kata meletakkan mukanya mulia hanya kepada Allah SWT, menghinakan wajahnya di lantai, di tempat orang pijak-pijak. Wa yankisu jawarihahu, bahkan maaf saya sebut tuan-tuan mulia-mulia dan kita sebut, dia mengangkat punggung dia pula lebih tinggi daripada muka dia. Kepala kita mulia, muka kita mulia, tapi duduk rendah daripada punggung kita. Dan memang syarat sah sujud pun begitu, menunjukkan hinanya kita di sisi Allah SWT. Wa hakaza yaliqu bil mu'min kullama zadahu rabbuhu mahbuban izdada lahu tadhallulan. Begitulah sewajarnya yang layak bagi seorang yang beriman kepada Allah. Setiap kali bertambahnya kasih dan cintanya kepada Tuhan, Tuhan kasih kepada dia, lagi dia merasa dirinya makin hina kepada Allah SWT. Makin hina dia rasa dia kepada Tuhannya, dia makin dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waftiqaran, dan makin dia berhajat, makin fakhir dia kepada Tuhannya. Lagi dia terasa, ya Allah, nikmat ni hanya Kau yang boleh bagi, tak ada siapa boleh bagi. Fakhirnya, berhajatnya dia kepada Allah SWT. Dan ketika itu tarbitun ni'mah wa yajtalibul mazid, maka keterikatan nikmat yang didapat pada Tuhan tadi menjadikan insya-Allah dia makin dekat kepada Allah, bahkan akan menarik lagi nikmat Allah kepada dia. Apa buktinya? Buktinya Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah lagi kepada kamu. Wa la in kafartum, na'udzubillah, kalau kamu kufur kepadaku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik tuan-tuan. Jadi kita nak jadi orang yang bersyukur, bukan jadi orang yang kufur, na'udzubillah. Baik, untuk itu kita kongsi sikit tuan-tuan panduan macam mana nak sujud syukur. Saya ambil daripada kitab mazhab Syafi'i ini, kitab fiqh Al-Mu'tamad. Kitab ini ada juga saya menyampaikan di beberapa surau berkaitan dengan bab solat pada dalam ni, bab sujud syukur, tilawah dan beberapa sujud yang lain. Sujud sahwi pun huraiannya sangat panjang lebar, ada dinyatakan juga dalam kitab
Al-Mu'tamad ini, dan juga ada kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, Fiqh Al-Manhaji. Sikit kan kita petik ambil panduan di sini. Apakah yang dikatakan sujud syukur itu? Ya. Kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, penulis kitab Al-Mu'tamad ini tuan, dia kata inna sajdata syukri la tadkhulu fi shalah. Baik, nak bagi tahunya, nombor satu kita faham sujud syukur ini dia bukan masuk dalam solat. Dia separately, dia berasingan. Dia bukan dalam solat. Maksudnya kalau sujud tak akhir, kalau orang sujud lama-lama tu niat sujud syukur tak betul. Dia bukan kat situ. Tuan-tuan ya. Sujud syukur dia berasingan la tadkhulu fi shalah. Lianna sababaha laysa lahu ta'alluq bis shalah. Sebab dia tak ada kaitan pun dengan solat, dia di luar solat. Kalaulah orang tu, bahkan dalam kitab fiqh kata, seseorang yang solat itu dia sujud syukur dalam solat dan keadaan dia tahu, dan dia sengaja buat, hukumnya batal sembahyang dia. Baik, hati-hati tuan, tak kena. Ya, itu ada hujahnya, cuma saya tak panjang itu sebab kita nak fokus kepada kaedah sujud syukur ini tuan-tuan. Baik, ceritanya daripada hadis Nabi SAW, dia ceritakan tadi, dalam hadis saya bacakan tadi, dalam satu riwayat yang lebih panjang diceritakan, tambahan riwayat lain, menyatakan bahawa annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila datang perkara-perkara yang menggembirakan baginda terus turun sujud kepada Allah SWT. Dan nyatakan juga bahawa Nabi SAW menyebut, baginda kata, sa'altu rabbi, aku memohon, aku meminta daripada Tuhanku, wa syafa'tu li ummati, aku minta agar Allah bagi syafaat kepada umatku. Lalu Allah telah bagi syafaat itu kepada 1/3 pada umatku. Lantas aku sujud syukur kepada Allah SWT. Dan kemudiannya aku angkat lagi kepalaku, aku memohon lagi kepada Allah Tuhanku, aku minta lagi 1/3 untuk umatku. Lalu Allah Ta'ala bagi aku sujud syukur lagi kepada Tuhanku. Sekali lagi aku angkat kepalaku, aku mohon kepada Tuhanku, kata Nabi, Allah bagi 1/3 lagi, lantas aku sujud syukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Baik tuan-tuan, jadi hadis ini menjadi bukti ataupun dalil antara menyebutkan bahawa disyariatkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata Syekh Muhammad Zuhaili lagi, sujud syukur ini tusannu, disunatkan sajdatul syukri, sujud syukur ini ketika bila lihuduthi ni'matin, ketika mana dia dapat nikmat-nikmat yang baru. Contoh, kawiladati waladin, dapat rezeki anak, dapat baby. Isteri kita lahirkan anak, antara perkara yang kita boleh buat selepas dah selesai dah urusan, kita dah azankan baby tadi tuan, kemudian ada waktu kita pergi sujud syukur. Ini kena buat tuan, ya. Baik. Au hudusin jahil au malin, dia dapat satu benda-benda yang mengembirakan hati dia. Dia dapat harta baru, dapat nikmat, dapat duit lebih, dapat harta, sebagai orang kata dapat rezeki baru, ya. Dia untung meniaga dan sebagainya, hendaklah dia sujud syukur. Au khulumin ghaibin au nasr ala aduwin, ataupun juga ni dalam bentuk yang klasik dia kata, ataupun boleh berlaku juga zaman sekarang, orang-orang yang diharapkan orang tu kembali balik pada dia, dah lama tak balik jumpa dia, orang hilang, baru jumpa, atau hilang dan sebagainya tuan, dapatnya dia kata sujud syukur kepada Allah SWT. Begitu juga nasrun ala aduwin, begitu juga ketika mana menang, berjaya ke atas musuh, boleh sujud syukur kepada Allah SWT. Baik, timbul soalan, kalau menang bola sujud syukur tak? Lepas skor gol sujud syukur. Ini pun menarik orang masalah kan, aja duk syukur kan tuan. Ni pun saya pun tak ada ilmu, kita baca tulisan ulama ada, antaranya mantan mufti wilayah kita, saya bersama Datuk Zulkifli Al-Bakri, mantan menteri juga. Saya tengok masa zaman dia jadi mufti dulu pun dia ada tulis, dan baru ni pun dia ada update lagi tulisan dia, jawapan kepada soalan ini. Boleh ke lepas skor gol sujud syukur, ataupun menang badminton ke apa-apa ni tuan, ya, yang Muslim kan, dia sujud syukur kepada Allah SWT. Dia kata boleh, ya. Ada perbahasan di situ. Perbahasannya cuba kita tengok pada pandangan mazhab kita ini, dari sudut kaifiatnya, kalau ikut betul pandangan mazhab Syafi'i ini tuan, dia kena ada syarat-syarat, dia kena ada wudu, menghadap kiblat sebagainya. Saya baca dulu pandangan mazhab kita disebut kaifiatnya ataupun tata caranya. Dia kata sujud syukur ini seperti sujud tilawah, dibuat di luar solat,
dan ada syarat-syarat dia. Seperti mana sujud tilawah, sujud sajadah itu dia kata kena syaratnya kena dalam keadaan suci, taharah, kena ada wudu, ya. Istiqbal qiblah, menghadap kiblat. Tuan-tuan, dan ikut tata cara sujudnya dalam sujud baca tasbihnya dan sebagainya. Dia kata sawa'un bisawa'in, sama sahaja. Tuan-tuan. Dan juga dia dibuat sama ada dalam keadaan bermusafir pun boleh buat. Kadang-kadang dia kata atas kenderaan kita sujud tu tak dapat nak sujud betul-betul, tapi kita isyaratkan tunduk kepala kita tu, kita juga boleh dianggap dikatakan sujud syukur. Itu pada pandangan mazhab Syafi'i kita, tuan-tuan. Ada pun dalam perbahasan yang lain saya tengok, tuan-tuan, menarik juga dibahaskan. Kita tengok sini sikit, saya bacakan untuk tuan-tuan supaya kita nampak lebih jelas di sini. Nanti bukan datang daripada saya lah, daripada tulisan para ulama. Jadi ada beberapa perbahasan ulama yang menyebutkan bahawa ada pandangan mengatakan sujud syukur ada wudu, ada juga yang kata tak perlu wudu. Jadi kalau saya nak baca dia panjang, saya ambil kesimpulannya di sini. Kata mantan mufti kita, dia kata kami melihat dalam isu ini pendapat yang lebih dekat pada pandangan beliau adalah mengatakan bahawa sujud syukur boleh dilakukan tanpa adanya wudu. Baik, tuan-tuan, ini dalam mazhab yang lain. Tapi selepas dia punya discussion yang panjang, dia punya tarjih, dia memilih pandangan pada pandangan beliau. Dia kata boleh juga dalam keadaan tanpa wudu dan tidak menghadap kiblat. Kan kalau lepas dia skor gol tu dia cari tak ada cari kiblat dah. Terus dia sujud situ kan. Dan ini dia kata ada perbahasan dengan melihat bahawa tiada dalil yang menjadi pemutus akan perlunya untuk berwuduk dan menghadap kiblat. Justru dibolehkan untuk pemain bola sepak Muslim meraihkan gol dengan melakukan sujud syukur tanpa wuduk dan tanpa menghadap kiblat. Ya, bahkan ia boleh jadi satu cara untuk pemain bola Muslim untuk menunjukkan syiar Islam, dan boleh jadi juga dalam satu bentuk dakwah kepada yang bukan Islam untuk menyatakan bahawa orang Islam apabila dapat satu nikmat akan tetap mengingati Allah dengan bersujud kepadanya. Ini antara perbahasan dia lah. Jadi walaupun demikian, kita tengok dalam perbincangan yang lain juga, kalau kita kata boleh tanpa wudu, tak ada kiblat sebagainya, namun semua sepakat bahawa yang terbaiknya dalam keadaan berwudu. Kalau kita bukan duduk kat padang pun, kat mana-mana tu kan, eloknya contoh kita lepas solat, kita terus sujud syukur kepada Allah SWT. Kita niatkan tadi baru dapat nikmat sebagainya, dan keadaan kita sudah pastilah menghadap kiblat dan keadaan berwudu, kita ikut tata cara dia, itu yang lebih terbaik. Itu lagi elok. Jadi bahasa mudahnya kita faham sujud syukur ni memang ada khilaf pandangan ulama. Bahkan kalau ikutkan tadi ada perbahasan yang agak detail, sehingga kan agak kuat juga hujah yang mengatakan tanpa wudu ni, walaupun di luar pandangan mazhab Syafi'i. Namun bagi kita lihat situasi tadi ikut keadaan. Katakan kalau kita nak ikut seperti mana yang Rasul tadi, dia kata orang lepas orang takkan nak pergi berwuduk dan sebagainya, memang ada perbahasan tak ada wuduk pun boleh. Artinya mungkin ada juga dari sudut kaedah dakwahnya, bagi panduan kepada ataupun orang tengok satu benda yang baik, orang Islam ni dia akan ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan dia. Jadi kita yang tak main bola sebagainya ni pun tuan-tuan dapat nikmat sebagainya, kita buat yang terbaiknya, biar ada wuduk, biar menghadap kiblat. Itu yang sewajarnya dalam keadaan taharah kita ada suci, dan kita follow tata cara sujud yang betul, yang elok. Baik, itu yang disebutkan di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian sedikit lagi maklumat, ya. Ada juga dalam perbahasan yang ni mungkin kita agak pelik, jangan-jangan kita dengar, tapi disebut dalam kitab, tuan-tuan. Dia kata disunatkan juga sujud syukur apabila kita tengok orang lain yang terlibat sesuatu, kan? Saya habis tengok ni. Kita terdapat orang buat maksiat, ya, orang buat maksiat dan kita terselamat. Contoh kalau kita ni kawan kita ajak pergi naik kelab berapa kan, kita alhamdulillah aku tak pergi, tapi dia tu terlepas juga, ya Allah aku syukur, sujud syukur, boleh tak tu? Bukan sebab syukur kawan tu pergi buat maksiat tak, sebab aku ni terselamat daripada buat maksiat. Itu dia kata antaranya juga, ya, juga disebutkan yang demikian. Ya, jadi ada juga dibahaskan kalau kita nampak orang lain terkena musibah, kita terselamat daripada musibah juga. Kita nampak orang terlibat dengan insiden banyak, kita tak kena, walaupun kita kata jauh, memang jauh sangat,
Ya Allah, aku syukur aku tak kena tengok tu satu family habis kereta semua, aku selamat dengan izin Allah SWT. Sujud syukur kepada Allah SWT. Baik, jadi kita akhirkan di sini. Poin di sini adalah Nabi ajar kita bila dapat satu benda yang mengembirakan kita ataupun perkara yang kita rasa kita diselamatkan daripada bala bencana, sujud syukur kepada Allah dengan kaedah dan tata cara yang kita sebutkan tadi. Moga-moga kita dapat panduan pada malam ni sikit banyak. Ada ilmu yang kita dapat, kita boleh amalkan dan kita kongsikan kepada anak kita isi. Pesan ke anak kita kalau dapat result exam bagus-bagus, saya ingat dulu, saya kalau call ayah saya kata saya mungkin dah sujud syukur belum? Kalau belum, lepas ni pergi surau, kau sujud syukur. Dapat kita semua nak cerita kepada ayah kan, tak apa, bagi syukur bagi tahu Allah Taala dulu, bagi tahu kepada abang. Dia bagi tahu macam tu. Sebenarnya dia didik kita supaya kita sentiasa ingat kepada Tuhan yang bagi nikmat kepada kita. Kerana itu dulu moga ada manfaatnya pada jemaah. Kita tangguh menjadi kita dengan sebagai kafarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasihatuna lisan fi khususil ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi, masih banyak terbatas.